Hai semua, kita berjumpa lagi dalam video siri Grammar itu Mudah. Kali ini kita akan membincangkan topik intransitive verb, iaitu kata kerja tidak transitif. Seperti mana yang kita pelajari dalam video lepas, transitive verb memerlukan direct object untuk membentuk ayat yang lengkap. Kali ini kita akan mendalami intransitive verb pula, yang tidak memerlukan direct object. Dalam arti kata lain, ia boleh berdiri sendiri untuk membentuk ayat yang lengkap. So, in this chapter, you will learn that intransitive verbs can create meaning and stand on its own without the need of a direct object. Sebenarnya, menguasai intransitive verb juga sangat penting kerana ayat yang menggunakan intransitive verb tidak boleh dijadikan ayat pasif. Ini sangat penting kerana banyak berlaku kesilapan dari pelajar-pelajar yang baru yang tidak memahami bab ini dan membuat kesilapan seperti yang berikut. Sebagai contoh, Adam has arrived. Di sini, arrive adalah verb. Seperti mana yang kita pelajari dalam pelajaran transitive verb, kita perlu bertanya selepas verb arrive, soalan yang kita perlu tanya adalah arrive what? So, kita cari dulu verb dia dan dalam contoh ni, verb dia adalah arrive. So, kita tanya arrive what? Untuk soalan ini, tidak ada jawapan yang munasabah. Oleh yang demikian, ia tidak memerlukan direct object atau orang atau benda yang menjadi penerima kepada kata kerja arrive tersebut. Jadi, itu menunjukkan bahawa perkataan arrive ataupun the verb arrive adalah intransitive verb. Kerana ia lengkap dan kita tahu Adam sudah sampai ataupun Adam has arrived. Okay. Jadi, di sini kenapa perlu kita tanya soalan what? Okay. Kenapa perlu what? Kenapa tidak why ataupun where ataupun who? Okay. Sebab sebenarnya, kenapa kita gunakan soalan what, ini adalah kerana almost always pasti akan berlaku jika kita tanya soalan what, yang akan keluar ataupun jawapan yang akan keluar adalah noun. Seperti contohnya kick what. So jawapan dia katakanlah kick a ball. A ball is a noun. Ataupun kick a tree is also a noun. Jadi noun tu adalah direct object. Ataupun lagi satu contoh, eat what. Katakanlah eat mihun ataupun eat mi goreng ataupun eat nasi lemak. Okay, those are all nouns. So when it's noun, it will be a direct object. Kita ambil contoh satu lagi. Wrote what. Sama juga, jawapan yang akan dikeluarkan maybe wrote a book, wrote poetry, wrote a song. Semua ini adalah noun. Jadi apabila dia noun, dia akan menjadi direct object. Sebab itulah kita perlu bertanya, the test question kita adalah what. Sebab what akan menghasilkan noun ataupun direct object. Manakala kalau kita bertanya when atau how, dia akan menjadi adverb ataupun adjective. Baiklah, untuk meneruskan perbincangan, cuba kita tengok satu lagi contoh. Dalam contoh ini, ayat yang digunakan adalah every student voted. Sekali lagi kita gunakan test question what. Dengan bertanyakan voted what. Tiada jawapan untuk soalan itu. Maka voted boleh dikategorikan sebagai intransitive verb. Sebab ia boleh membentuk ayat yang lengkap dan ayat yang bermakna serta tidak memerlukan sebarang direct object selepas kata kerja voted. Baiklah, cuba kita gunakan satu lagi contoh untuk perbincangan. Kali ini kita menggunakan ayat she fell. Jadi di sini fell adalah verb. Dan cuba kita fikirkan, adakah dia transitif atau intransitif? So kalau kita tanya dengan test question fell what? She fell what? Tak ada jawapan. Sebab she fell saja adalah satu
ayat yang boleh berdiri dengan sendiri. Ya, tidak ada jawapan yang munasabah untuk soalan fell what. Okay. Jadi, ini menunjukkan she fell adalah verb ataupun adalah intransitive verb. Mungkin ada yang akan bertanya, apakah perkataan-perkataan yang termasuk dalam kategori intransitive verbs? Baik, saya bagikan contoh di sini seperti contoh appear ataupun belong ataupun collapse ataupun collide ataupun die. Jadi dalam 5 contoh ni, kalau kita tanya soalan what, ya, seperti appear what, kita tidak akan dapat satu jawapan yang logik di sana ataupun yang munasabah. Misalnya kalau kita kata Ali appeared what? Okay, jadi di situ Ali appeared maknanya ataupun Ali muncul. Kita tak perlu satu lagi direct object untuk memberikan makna pada perkataan tersebut. Sebagai contoh, kita ambil the verb die, that last verb. Die what? Tidak ada jawapan yang munasabah. He died. Kita tak perlu tanya die what. Okay, jadi kalau ia boleh berdiri dengan sendiri, she died, bermakna die adalah intransitive verb. Sama juga dengan perkataan demonstrate, disappear, emerge, exist, happen, laugh, occur, rise, sit, sleep, vanish, etc. Jadi sebenarnya dalam kategori ini banyak lagi perkataan-perkataan dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya bahasa Inggeris mengandungi lebih kurang 170,000 perkataan, ya, dan 25,000 adalah kata kerja. Jadi kalau kita dapat menguasai lebih kurang dalam 2 atau 300 kata kerja yang lazim yang digunakan pun, kita sudah boleh berkomunikasi dengan baik. Sebab itu memahami penggunaan kata kerja sangat penting dalam mempelajari bahasa Inggeris. Iaitu kerana satu daripada sifat intransitive verb ialah ia tidak boleh membentuk perkataan ataupun ayat pasif. So it cannot form passive sentences. Dalam konteks ini ramai pelajar membuat kesilapan seperti berikut. Ini selalu saya tengok dalam karangan-karangan dan juga dalam grammar test. Sebagai contoh, she was ran. Senang saja untuk kita perbaiki ayat ni. Perkataan yang betul ialah she ran. Sekali lagi, kalau kita tengok dalam struktur ayat ni, kita tanyakan soalan what ataupun the test question what, she ran what. Kalau kita tanya she ran what, tak ada sebarang jawapan yang munasabah. Tapi dengan she ran saja, perkataan itu telah menjadi satu perkataan atau ayat yang logik. Di sini menunjukkan bahawa ran adalah intransitive verb yang tidak memerlukan direct object. Jadi untuk membaiki ayat ini, dengan mudah kita hanya perlu mengatakan she ran. Dan bukannya dalam bentuk passive she was ran. Jadi apabila kita telah memahami struktur ayat yang betul seperti she ran, baru kita boleh mengeluarkan ayat yang betul juga seperti she fell, instead of making the mistake she was fell, ataupun she appeared instead of the common mistake that people make, she was appeared, ataupun the accident happened. Yang ini ramai pelajar-pelajar yang membuat kesilapan the accident was happened. Jadi ini adalah satu kerugian dalam, especially semasa kita mengambil ujian, sebab ia adalah satu kesilapan yang walaupun kecil tetapi akan membuatkan markah kita terpotong ataupun menjadi berkurang. Alright, now let's look at 3 more fun sentences. Number 1, the UFO disappeared. Ini adalah struktur yang sama, yang mana kita tidak menggunakan passive verb ataupun passive sentence. Dan the disappeared adalah
intransitive verb sebab kita tidak perlu direct object selepas the word ataupun the verb disappeared. Sama juga dengan the event happened, and this is a classic, we laughed. Kadang-kadang ada pelajar yang buat kesilapan we were laughed ataupun he was laughed ataupun she was laughed. Baiklah, sekarang anda telah memahami bagaimana menggunakan intransitive verb dalam ayat yang pendek. Cuba kita pergi kepada ayat yang lebih panjang sedikit. First question ataupun first example, the earthquake was happened at 6 p.m. yesterday. Cuba pausekan video ini dan cuba perbaiki ayat seperti yang tertera. Baiklah, kalau kita dapat memperbaiki ayat dengan jadi lebih baik seperti berikut. Jawapannya, the earthquake happened at 6 p.m. yesterday. Di sini jawapannya adalah berikut kerana kita tidak boleh menggunakan passive form dalam menggunakan perkataan happen. Sebab happen adalah intransitive verb. Jadi intransitive verb tidak boleh mengambil passive form seperti mana yang kita tengok dalam ayat yang pertama. Jadi ayat yang kedua, the earthquake happened at 6 p.m. adalah ayat yang betul. Seterusnya, kita tengok dan cuba pause video dan cuba perbaiki ayat yang berikut. She was slept at 10 p.m. last night. Cuba pause video dan cuba jawab dulu dan kemudian mainkan balik video ini. Baiklah, jika anda menjawab she slept at 10 p.m. last night, itu adalah jawapan yang betul kerana intransitive verb cannot form passive sentences. Ya, jadi kalau kita katakan she was slept at 10 p.m. last night, itu adalah format ayat passive. Dan itu adalah salah kerana she slept. Slept adalah intransitive verb. Ya, kalau kita cakap she slept, kita tak, kalau dan kita tanya soalan she slept what, kita tidak akan dapat satu jawapan she slept what, because she slept ataupun dia tidur, ya, tidak memerlukan satu direct object selepasnya. Baik, untuk kita memahami struktur ini, cuba kita buat satu pembandingan antara intransitif dan transitif. Tadi kita kata intransitive verb tidak boleh membentuk ayat pasif. Kalau begitu, sudah pastinya transitive verb pula boleh membentuk perkataan ataupun ayat-ayat pasif. Saya bagi seperti contoh, saya ambil contoh di sini ya. Adam baked a cake. Ini adalah active sentence. Tapi kalau kita nak ubah dia menjadikan passive sentence, dia akan menjadi the cake was baked by Adam. Jadi seperti mana yang telah kita bincangkan di awal tadi, pertama sekali kita mesti tentukan bahawa sesuatu verb atau kata kerja itu adalah transitif atau tidak transitif. Jadi kalau kita tanya Adam baked what, jawapan yang munasabah adalah Adam baked a cake. Jadi the verb bake adalah transitive verb sebab ia memerlukan satu direct object, a cake. Jadi disebabkan dia adalah satu kata kerja transitif, maka kita boleh ubah dia untuk menjadi passive, ayat pasif ataupun passive sentence, the cake was baked by Adam. Namun jika kita tengok contoh yang berikut, she was slept at 10 p.m. last night. Ini adalah ayat yang salah sebab kalau kita tengok construction ataupun cara membina ayat itu adalah seperti ayat pasif. Kalau kita tengok ayat di atas, the cake was baked, dengan ayat yang ini, she was slept. Itu adalah construction ayat pasif. Jadi kalau kita tanya soalan what after slept, she slept what? Tak ada jawapan. Dan apabila tak ada jawapan, bermakna ia adalah kata kerja tidak transitif. Non-transitive verb. Jadi ia tidak boleh dijadikan
sebagai passive sentence. Jadi, itu sebabnya perkataan yang atau ayat yang betul adalah she slept at 10 p.m. last night. Jadi, kita harapkan bahawa ini akan membuatkan kita lebih memahami apakah perbezaan antara transitive dan intransitive verb. Semoga video ini bermanfaat dalam perjalanan anda memahirkan diri dalam penguasaan bahasa Inggeris dan memahami intransitive dan transitive verb. So, sebagai conclusion ataupun sebagai kesimpulan, intransitive verb does not take direct object. Intransitive verbs also cannot form passive sentences. Jadi, dengan penjelasan yang seberingkas tadi, saya harap anda akan lebih cekap dalam penggunaan transitive dan intransitive verb. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, ingat untuk like, share dan subscribe untuk memastikan anda mendapat notifikasi video yang akan datang insya-Allah. Sekian, terima kasih dan harap kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang.